Assalamualaikum dan selamat petang. Pertama sekali saya nak ucapkan takziah. Saya bersama-sama dengan rakyat Malaysia berduka cita dengan musibah yang telah melanda kepada negara kita, iaitu banjir. So dengan itu, saya Jai daripada Batteryku.com ingin berkongsikan beberapa kaedah-kaedah untuk menyelamatkan kenderaan dalam keadaan banjir. Sebab apa saya nak kongsikan benda ni? Sebab banyak persoalan seluruh rakyat Malaysia ni bercerita kan, macam mana aku nak selamatkan kereta aku ni? Macam mana aku nak selamatkan kereta aku ni? So mungkin kalau kata tuan-tuan ada yang mungkin tak tahu, akan beranggapan hantar ke workshop dan sebagainya akan mengeluarkan kos sampai ribuan ringgit, malah mungkin lebih daripada kos kenderaan tuan-tuan. Jadi saya akan kongsikan tips-tips mudah dan proses untuk mengenal pasti apa masalah dia supaya kita boleh menyelamatkan kenderaan kita. Okey, so first sekali saya nak maklumkan kepada penonton-penonton di luar sana, sebelum melakukan apa-apa, yang pertama sekali tuan-tuan boleh cek sama ada insurans bencana alam ada ke tak. Sebab kadang-kadang tuan-tuan tak perasan, kadang-kadang bila renew insurans apa semua, ejen dia akan nasihatkan untuk ambil insurans bencana alam, walaupun benda ni kadang-kadang payah berlaku. Tapi dalam situasi ni, cek dulu kemungkinan ada insurans bencana alam, boleh selamatkan kenderaan tuan-tuan. Okey, so first sekali apa yang kita nak buat sebenarnya dalam keadaan banjir macam ni. So kita nampak situasi kenderaan memang dalam keadaan tenggelam habis. So dalam situasi tenggelam habis, berkemungkinan besar electrical system dia dan sebagainya, enjin dan sebagainya penuh dengan air. So kita kena ingat ada 3 barang. 3 barang ni insya-Allah boleh membantu nak menyelesaikan atau mengenal pasti masalah apa ataupun kos anggaran untuk membaiki. So yang pertama sekali adalah electrical system. Yang kedua adalah mechanical system. Yang ketiga adalah fuel system. Sebenarnya ada banyak lagi komponen yang kita perlu tahu, tapi 3 komponen ni insya-Allah bakal memberi anggaran kos sebenar untuk baik pulih. So mari kita tunjuk. So first sekali, sebelum kita nak menghidupkan kenderaan, sekurang-kurangnya kita kurangkan risiko untuk mengaktifkan aliran elektrik pada kenderaan. Walaupun kemungkinan besar dalam kenderaan tu selalunya ada senario electrical tu memang dah jalan, contoh macam radio, contoh macam ECU, semua ada standby electricity. So apa yang berlaku kalau ada dah banjir, ada kadang power window terus naik turun lah, ada indikator terus menyala. Benda tu kemungkinan besar dah berlaku. Tetapi kita buat untuk mengelakkan, menambahkan lagi risiko. So apa yang kita perlu buat adalah gunakan kunci. So kita buka kunci ni. So cerita dia, kalau tuan-tuan pakai remote, kemungkinan besar pun tuan tekan remote, alarm akan hidup. Tuan-tuan buka kunci pun alarm akan hidup. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh mengurangkan komponen-komponen yang akan aktif. So kita hidupkan, buka kunci, buka pintu, dan terus kita buka bonet. So pertama sekali macam saya cakap tadi, lepas buka je, jangan tunggu lagi, terus tanggalkan bateri, bermula dengan negatif terminal dan positif terminal. So okey, electrical kita dah selesai. So sekarang langkah kedua adalah kita check mechanical. So mechanical ni bukan maksudnya kita perlu buka enjin, buka dan sebagainya. Sebab apa yang berlaku adalah bila kereta dah dipenuhi dengan air, air akan memenuhi segenap ruang. Tak kisahlah dalam enjin ke, dalam gearbox ke, dalam tangki minyak ke, segala ruang dia akan penuh dengan air. So apa yang kita sebut pasal mechanical tu adalah enjin, gearbox dan sebagainya. So kita check dulu. Jom. So apa yang kita buat? Kita check dulu kandungan minyak enjin kita dengan air. So tuan-tuan kalau banjir kena ingat, jangan cuba-cuba start enjin. Sebab air tu penuh dalam enjin. So apa yang kemungkinan berlaku, air tu pun terperangkap dekat piston. So apa yang kita check? Okey, kita dah check ada kandungan air sikit. So dalam keadaan ni kita boleh anggap air dah memenuhi ruang enjin. So kita akan keluarkan minyak enjin selepas kita selesai cuci lah. Okey, tadi kita berehat sekejap, kita pindahkan kenderaan sebab cuaca tadi panas sangat. Kita minum sikit kan. Sekejap. Okey je. So kita nak selamatkan kita dalam banjir. Tadi kita dah settle dah, buka bateri terminal dan sebagainya. Kita dah check mechanical, nak check air ada dalam enjin dan ataupun gearbox. So benda tu kita dah check. So next adalah kita cuci dulu. Sebab apa kita nak cuci? Sekurang-kurangnya
mekanik ataupun pomen nak melakukan kerja tu lagi senang lah. So kita akan cuci luar dalam, kita akan keluarkan seat, kita akan keluarkan kapet dan kita akan keluarkan dashboard. Tujuan dia adalah kita nak mengeringkan wiring-wiring yang berkenaan. So ini adalah langkah-langkah kita akan lakukan. So kita tengok bentar lagi. Macam kita cakap tadi, walaupun keadaan dah mandi lumpur, dah tenggelam banjir, kita cucilah dulu. Kurang-kurangnya kita boleh memudahkan technician atau mekanik untuk melakukan kerja-kerja baik pulih. So kita cuci luar dalam, bagi bersih. Kurang-kurangnya satu, kereta bersih, hati pun tak sakit. Ini kita nak cuci dalam. Ceritanya benda ni jangan ditirulah aksi-aksi cucian dalam, terutamanya kereta yang bukan banjir. So tuan-tuan sakit hati, saya pun sakit hati. Tapi dalam keadaan macam ni, better kita cuci dulu sebab kita akan keringkan juga sebentar lagi. So kita tembak. Okey, jadi sambil-sambil kita melihat Fairuz. Okey. Cuci lagi. So sambil kawan-kawan kita menyiapkan kenderaan, nak bersihkan kenderaan. Langkah seterusnya kita keluarkan seat, kita akan keluarkan kapet dan kita akan keluarkan dashboard. So nak tengok macam mana kita buat? Jom. Okey, jadi kalau kita nak keluarkan seat, so apa kita nak buat adalah kita nak keluarkan seat lah. So seat ni biasanya dia ada 4 biji skru yang dia akan ikat pada bodi. So ada 2 kat depan, 2 kat belakang. So setengah kenderaan lain mungkin lain dia punya configuration, tapi untuk model Myvi ni ada 4 lah. Allah, sakit pinggang. Pegat tu dah basah. So itulah cerita dia. Kalau nak buat kerja dalam situasi macam ni, kursi berat dengan penuh dengan air. So jangan paksa diri, panggil kawan-kawan untuk tolong. Okey, Fairuz dia muda lagi. Saya dah sakit pinggang. So nak cerita sikit lah pasal wiring system. So kebiasaannya kenderaan wiring akan penuh di bahagian depan. Kemudian dia ada wiring yang akan ke belakang. So bergantung pada kenderaan, ada yang di sebelah tepi hingga ke belakang, ada yang tengah sampai ke belakang. So apa yang kita kena lakukan adalah kita kena keluarkan semua seat, kita kena keluarkan semua kapet dan kita akan buka dashboard. Kita nak identify semua wiring soket dan electrical system dia supaya kita nak keringkan. So kita nak buka glove box. So glove box biasanya dia boleh dibuka macam ni kan. So dia ada sangkut kiri kanan. Tak semua glove box macam ni ni kita tunjuk Myvi je. So kita tarik sikit, kita keluarkan. Kita tarik sebelah sini, kita keluarkan. Kemudian voila. Dah keluar dah glove box. Alamak, Goku tenggelam weh, Goku. Oi. Hello Nobita. Salah kartun dah aku ni Dragon Ball lah. Cuma benda je. Bluetooth speaker lah. Connect phone. Sekejap. Kalau nak connect kena rentang dulu. Okey, pap. Okey, connect. The Bluetooth device is connect. Okey, so kat sini sebelah kiri ni untuk model Myvi, antara yang kita nak menjadi tumpuan lah untuk banjir ni adalah ECU. Apa benda ECU tu? ECU tu adalah Electronic Control Module atau Control Unit lah. Ada banyak lah panggilan-panggilan dia. Ada ECU lah, PSM lah, Powertrain Module lah dan sebagainya. So ni kat dalam ni ada nampak ni Daihatsu ni. Kalau boleh nampak sikit. Ni kita nak check. Kemudian fuse box dia kat depan ni. Fuse ni adalah fuse. Yang kelabu-kelabu ni adalah relay lah. So kalau kata di ruang-ruangan komen tu, kalau ada yang tengok tu, bolehlah komen-komen sikit. Sebab saya pun budak baru belajar. So bolehlah bagi tahu apa tips-tips banjir kan. So alhamdulillah tadi rasanya dah nampak tadi sahabat Fairuz kita keluarkan dashboard. So jom kita tunjuk dashboard sikit. So nampak dashboard kita dah keluarkan, dah kosong. So seat pun kita dah keluarkan. So kita tengok dalam.
Okey, so nampak dalam ni. So dalam ni nampak, ini adalah wiring-wiring yang berada di belakang dashboard. So kita nampak sini ada fuse box kita, ini kita punya blower, situ kita punya cooling coil dan sebagainya. So ini kita akan buka balik, kita akan keluarkan, kapek kita akan bawa keluar. Sebab tujuan dia kita nak keringkan, kita nak elakkan sebarang air berada di antara wiring-wiring kita. So untuk proses-proses yang seterusnya, kita akan sambung ke episod yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum.